sedikit komentar lah dan respon saya berkenaan dengan isu yang tular pagi tadi sehinggalah hari ini dan berkaitan dengan apa yang berlaku. Pertama sekali, saya membaca komen-komen anda semua yang menyebutkan dan juga menghina, mencaci maki saya. Saya sebenarnya nak ataupun nak sampaikan satu perkara lah. Pertama sekali, saya dijemput semalam oleh sebuah stesen televisyen untuk menggantikan kekanda saya, PU Azman, untuk menjadi pengacara bagi satu program namanya Trending. Program ini dihostkan oleh PU Azman, tapi disebabkan semalam PU Azman ditimpa dengan musibah, iaitu ayahanda beliau meninggal dunia, maka saya menggantikan PU Azman bagi rancangan tersebut. Dan bila saya sampai ke tempat tersebut dan saya melihat skrip, saya tahu dan saya melihat tetamu jemputan itu adalah seorang yang viral baru-baru ini. Dan saya pun bersama dengan Fadilatul Ustazah Isfadiah Muhammad Dusuki. Bila kita berada di sana dan bila kita bertemu bersua muka, jadi saya tahu apa yang berlaku, viral, caci maki ataupun apa yang dia lakukan sebelum ini. Dan macam biasa, ini adalah peluang dakwah dan juga peluang untuk saya menegur secara berdepan. Dan saya nak tengok adakah beliau ini, Kak Long ini, betul-betul nak kejar viral ataupun glamour. Itu bagi dia sendiri, saya tak tahu niat dia. Dan saya seperti sebelum ini, saya adalah manusia ataupun saya adalah orang yang pertama sekali akan bangkang konten-konten sampah yang dibuat semata-mata untuk marketing, semata-mata untuk viral. Dan kita faham, kita faham masyarakat ataupun rakyat Malaysia hari ini tak boleh menerima apa saja konten-konten yang buruk semata-mata untuk viralkan diri. Dan apakah tujuan untuk dijemput Kak Long dan saya bersama Ustazah Ifdah. Saya adalah sebagai pengacara, Ustazah Ifdah adalah untuk menasihati Kak Long dan juga menasihati semua kita di luar sana, di luar sini, untuk tidak menyampaikan apa-apa kata-kata yang buruk kepada manusia lain. Begitu juga Kak Long, dan saya cakap depan dia supaya jangan lagi, dan kita semua menghentikan apa sahaja kelakuan kita, perbuatan kita yang memaparkan akhlak yang buruk. Dan ketika itu, apa yang boleh sama-sama kita faham, dia, Kak Long ini sendiri pun saya nampak dia cakap, dia minta ampun, dia minta maaf, dia bertaubat dan dia menyesal atas apa yang dia buat. Dia menyesal sungguh-sungguh. Dan dijemput ketika itu, bukanlah kita nak ceritakan apa yang dia buat, tetapi apa yang kita nak sampaikan, bagaimana penyesalan dan perbuatan dia itu sangat-sangat memberi kesan buruk kepada orang yang terlanjur sesuatu perkara. Begitu juga kita pada satu hari akan datang, mungkin kita akan melakukan keburukan dan kita akan terlanjur dan kita akan mohon maaf atas kesilapan itu. Saya cakap dengan Kak Long dan saya cakap dengan Session TV, kalau kita buat seperti ini akan ramai lagi orang-orang yang sengaja buat benda-benda yang viral, benda-benda yang kotor, benda-benda yang tak elok semata-mata untuk marketing diri sendiri. Dan saya cakap dalam program tu, saya cakap lepas ni saya minta jangan ada sesiapa pun lagi di luar sana yang semata-mata buat benda-benda buruk untuk mendapat viral dan traffic. Jadi kita pergi ke sana atas tujuan dakwah, untuk menegur, untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan kalam-kalam yang baik. Mana kata memang kita katakan tak perlulah bodohkan diri, banyak lagi orang perlu dijemput, dan kita sampaikan dan kita bawakan dia untuk pastikan dia buat permohonan maaf. Dan selepas daripada itu kita tak nak ada lagi. Dan kita faham lepas ni mungkin ada orang buat lagi benda-benda macam tu dan kemudian minta maaf kan. Jadi kalau kita hari ni teruskan cacian, makian dan hinaan, sampai bila kan? Dan bila orang sebut-sebut nama saya ni dijemput saja untuk menjadi pengacara. Dah macam saya pula yang menganjurkan program tu kan. Dan akhirnya saya lah yang kena. Saya dan ketika itu berdepan. Dan saya ambil tanggungjawab lah. Saya nak mohon maaf kepada anda semua yang mungkin tak menerima perkara ini.
Dan saya pun sama-sama juga memohon maaf kepada semua yang terlibat. Dan saya harap tak perlulah sampai kita memanjangkan lagi cacian makian, kerana kalau dia mencaci maki, kita pun mencaci maki, maka tak ada beza antara kita dan juga si pelaku. Kalau si pelaku ni tadi dah memohon ampun, dah bertaubat dan menyesal apa yang dia buat, maka dia mungkin dah lepas di sisi Allah. Dan saya pesan kepada Kak Long ni tadi supaya jangan buat lagi, jangan ada lagi apa sahaja bentuk-bentuk kontroversi semata-mata untuk menaikkan namanya. Dan kita ketika ini, macam saya sebutkan tadi, apa yang dia nak buat, apa yang dia nak sampaikan selepas ini, itu antara dia dengan Allah. Dan apa yang kita buat ketika ini adalah untuk memastikan dakwah sampai, kita tegur dia, kita nasihat dia. Apa tanggungjawab seorang ibu, bagaimana untuk mendidik anak, kita sampaikan dalam itu untuk mendidik masyarakat, supaya tidak ada lagi manusia-manusia seperti ini muncul lagi dalam negara kita yang semata-mata untuk buat konten-konten yang buruk demi menonjolkan diri untuk popular dan sebagainya. Kita tak perlu orang-orang yang popular, kita tak perlu orang-orang yang famous semata-mata untuk buat benda-benda yang buruk. Dan itu sajalah yang sama-sama kita laksanakan, dan kita pastikan benda-benda seperti ini tidaklah dilakukan lagi. Jadi wallahu alam, saya minta ampun, minta maaf lah kepada anda semua. Dan saya ni dijemput menjadi pengacara. Saya pun tak faham kenapa orang duk marah saya. Bukan saya yang jemput dia, bukan program saya. Saya dijemput menjadi pengacara. Saya dijemput jadi pengacara dan bertanyakan soalan serta menyampaikan nasihat. Saya menyampaikan nasihat, saya menyampaikan teguran saya secara berdepan kepada Kak Long, kan? Dan soal kenapa dia kena jemput, itu jangan tanya saya lah, itu kena tanyalah pihak yang bertanggungjawab. Saya dijemput untuk memastikan dia mendapat teguran dan nasihat, kan? Bukan makna kata nak tegur nasihat dia daripada depan, bukan. Maksud kata di sini kita tegur dia dan dia pun nak buat permohonan maaf, dah selesai. Jadi saya pun tak nak panjangkan cerita ni lah, kan? Saya tak nak panjangkan cerita ni. Saya post kawan saya meninggal dunia, orang pun boleh komen kat situ. Jadi saya pun tak faham apa yang berlaku. Dan terima kasih pada semua. Ya, terima kasih pada semua yang mungkin marah. Dan alhamdulillah kemarahan anda ni bagus. Netizen marah ni bagus. Saya suka. Sebab dulu saya sendirilah yang berada di hadapan untuk bantai, untuk bangkang orang-orang yang viral buat benda-benda yang kotor. Dan hari ni saya nampak kemarahan masyarakat hari ni kepada benda-benda yang tak baik. Alhamdulillah, ini satu benda yang baik sebab kita marah kepada kemungkaran. Dan saya harap benda ini berterusan supaya kita tidak melakukan lagi perkara-perkara ini. Dan insya-Allah, ya, kemarahan yang ada pada kita ini, bencinya kita kepada benda yang buruk, bencinya kita kepada benda yang jahat, kita juga tidak melakukan perkara yang sama. Okey? Baik, teruskan. Saya nak buat lah ni, bukan anda nak tulis, anda nak cakap apa, ni pun silakanlah, kan? Sebab saya pergi sana, saya sampaikan teguran, saya buat dakwah, kan? Sama je macam orang-orang lain yang buat dakwah, pergi jumpa pergi depan. Tapi mungkin dia dijemput dalam TV. Saya pun semalam saya masukkan dalam social media untuk memaklumkanlah program ni. Tetapi saya tak tahulah bagaimana ia datang dalam keadaan yang menakutkan. Tapi insya-Allah semuanya baik-baik sahaja. Ya, semuanya baik-baik saja. Ada yang kata buat job lah apalah. Tak. Kalau tak pergi program TV 1 2 ni pun maknanya bukan saya tak ada job, bukan saya tak ada kerja, kan? Sebenarnya kerja saya banyak lagi, meniaga dan sebagainya. Jadi insya-Allah, ya. Jadi insya-Allah saya sampai di sana, saya pergi dengan tujuan untuk dakwah, untuk tegur, untuk bagi nasihat secara berdepan. Dan saya minta, saya cakap terus terang dengan dia, jangan buat lagi. Kalau boleh jangan buat lagi video-video yang cakap benda-benda yang tak baik. Bukan dia saja, kepada semua. Sebab akhlak ini adalah aurat bagi semua manusia, tidak kira perempuan ataupun lelaki. Dan terima kasih pada semua. Dan kita harapkan untuk tidak ada lagi orang-orang yang sengaja untuk buat benda-benda yang viral dan marketing semata-mata untuk meletakkan dirinya menjadi popular dan famous. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih pada nasihat anda semua, betul, tak payah pergi dan sebagainya, kan? Jadi macam yang sebelum-sebelum ni lah, kan? Saya pergi jumpa dengan maknya, dengan pondan. Saya pergi jumpa budak-budak yang jahat, budak nakal, pergi jumpa banduan semua.
Kalau kita tak pergi, kita tak nasihat mereka, kita tak tegur mereka, siapa yang nak buat benda macam tu? Saya datang untuk tegur je, untuk bagi nasihat, itu saja. Ya, bukanlah benda-benda yang lain, bukan nak viral kan. Bukan sebab saya nak viral. Kalau nak viral, saya ni macam-macam benda dah yang orang tahu viral dan sebagainya kan. Tapi kita tak nak lah benda-benda macam tu. Jadi saya minta ampun, minta maaf pada semua. Okey. Jadi cukup-cukup lah. Lepaskan kemarahan anda. Saya dijemput saja untuk jadi pengacara. Bukanlah saya yang menghasilkan program tu. Bukan saya rekod, bukan saya edit. So boleh pergilah kepada yang lain. Dan memang kita harapkan agar insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada anda semua. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang beri komen, ramai para ustaz dan sebagainya. Dan insya-Allah moga-moga kemarahan anda ini dapat, orang kata apa? Dapat diredakan dengan sesuatu yang baik. Ya. Terima kasih. Wallahu alam, sampai situ saja. So saya harap ianya memberikan kebaikan dan manfaat. Dan kita sama-sama di sini mendoakan, kita doakan semua orang yang berada dalam suasana yang tak baik. Kita doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat dan juga penyesalan manusia-manusia yang terlanjur kata, yang tersilap. Mungkin dia akan buat lagi benda-benda tu pada waktu akan datang, tapi tanggungjawab kita dah selesai. Tanggungjawab kita dah menyampaikan, kita dah menegur. Okey. Dan insya-Allah kita doakan, dan kita lagi beberapa hari lagi nak masuk Ramadan. Ya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan kecintaan kita untuk menambahkan ibadat. Baik, terima kasih kepada anda semua. Saya faham apa yang anda tulis. Saya faham apa yang anda maksudkan. Saya faham apa yang anda war-warkan. Ya. Jadi insya-Allah kita pastikan ia tidak berulang lagi. Saya minta maaf. Saya minta maaf banyak-banyak, dan kita pastikan ia tidak berulang lagi. Dan insya-Allah pastikan kita berjaga-jaga pada setiap apa yang kita lakukan. Itu saja yang kita boleh buat, ya. Terima kasih kepada netizen, ya, kerana kepada yang cakap yang tak baik pasal saya tu, kalau boleh saya cukuplah, tak payah kaitkan isteri, anak-anak, keluarga. Jangan kaitlah benda tu kan. Kaitkan saya, mungkin saya tersilap, saya pergi ke jemputan itu. Okey, cukup. Jadi saya minta maaf, ya. Saya minta maaf. Dan kepada anda semua, kira selesailah benda ni, insya-Allah, ya. Kira saya pun dah minta maaf, supaya saya pun berjaga-jaga. Saya muhasabah diri supaya tidak berjaga-jaga lagi pada waktu akan datang, untuk tidak pergi ataupun kita involve, terbabit dengan benda-benda yang viral ni. Saya punyalah tak nak komen pasal Kak Long ni, tiba-tiba berkait juga. Jadi saya minta maaf lah pada semua. Okey, minta maaf, ya. Selesailah tu, insya-Allah. Kita nak masuk bulan puasa ni kan. Moga-moga Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Jadi sekali itu saja. Terima kasih pada semua. Ramai yang marah ni, terima kasih. Ya, sebab marah ni tadi bukanlah marah sebab apa, sebab kita tak suka benda-benda yang buruk ni dikehadapankan. Betul, saya pun faham perasaan tu. Saya pun faham perasaan tu.